Salam sejahtera. Ini jawapan terkini Speaker Dewan berkait dengan satu kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor. Adakah kerusi Parti Bersatu di Selangor itu juga akan dikosongkan? Kerana baru-baru ini Azmin sudah pun menghantar notis pengosongan kerusi terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Klang selepas beliau dipecat serta-merta dan menyokong Anwar Ibrahim. Kata Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, dia memberikan keputusan ini. Saya sedang meneliti notis kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Klang. Bukan Hulu Klang tapi Selat Klang. Kata Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Selangor, Lau Weng Shan, akan meneliti terlebih dahulu notis bertulis kekosongan luar jangka kerusi Dun Selat Klang sebelum membuat sebarang keputusan. Weng Shan berkata, menerusi Undang-Undang Negeri Selangor, keputusan itu perlu dibuat dalam 21 hari dari tempoh menerima notis berkenan serta memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Saya perlu meneliti dokumen yang diberikan dulu. Tapi buat masa sekarang, saya tiada apa-apa untuk diulas, kata beliau. Semalam, Ketua Pembangkang Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan sudah menghantar notis bertulis kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Klang kepada Weng Shan. Katanya, penyerahan notis itu dibuat menurut perkara LXVA, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959, susulan perkembangan Datuk Abdul Rashid Ash'ari yang kini bukan lagi ahli bersatu. Azmin berkata, selain notis kekosongan luar jangka itu, beliau turut menyerahkan 2 dokumen tambahan untuk membantu Speaker Dewan Undangan Negeri meneliti perkara berkenaan. 2 dokumen berkenaan adalah pemakluman keperluan ahli bersatu mematuhi arahan MPT Majlis Pimpinan Tertinggi bertarikh 17 Mei yang mana Abdul Rashid diberi 2 minggu untuk mematuhinya. Malangnya setelah tamat tempoh itu, beliau gagal dan ingkar, maka 12 Jun lalu, Bersatu mengeluarkan notis pemakluman bahawa keahliannya terhenti serta-merta jelasnya. Untuk rekod, Abdul Rashid sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini Sanusi kena habis. Sampaikan dia hampir tak boleh jawab. Apabila ditanya tentang isu pendidikan calon Perikatan Nasional di PRK Sungai Bakap. Kata Sanusi, beliau menganggap isu latar akademik calon Perikatan Nasional itu sebagai provokasi. Ada netizen kata itulah dulu waktu Perikatan Nasional mempunyai calon yang berpendidikan, dia kata calon dia paling bagus sebab berpendidikan, semua dia tahu. Tapi waktu calonnya mempunyai pendidikan yang tidaklah terlalu tinggi atau rendah, tapi ada sijil ISO, dia pula kata isu akademik itu sebagai provokasi dan tidak penting. Itu hanya provokasi, kata Sanusi. Dan beliau menganggap itu bukanlah jaminan untuk seorang pemimpin politik itu boleh bekerja cemerlang. Dan Sanusi juga kata kelayakan akademik semata-mata bukan syarat jadi pemimpin politik. Tapi netizen pun ada jawapan. Kata mereka, pertama sekali pemimpin ini untuk di zaman serba moden ini, berkembang cepat ini, pendidikan itu memang penting. Karena pertama, lihat saja kebolehan orang berbahasa Inggeris.
Apabila Anda jadi pemimpin politik, terutamanya jadi YB, tak kiralah adun ke, ahli parlimen ke, Anda akan banyak berjumpa dengan orang asing yang menggunakan bahasa Inggris. Bagaimanalah seseorang yang tidak mempunyai akademik itu dapat bercakap langsung dengan para pemimpin dari luar negara? Selain daripada itu, isu-isu berkaitan ekonomi dunia, kalau tak ada pendidikan langsung, memang tidak dinafikan boleh memahami, tapi lebih sukar untuk memahami. Bagaimana mahu memahami ekonomi dunia? Speknya terlalu besar, skopnya terlalu besar. Bagaimana dia mahu mengerti tentang isu-isu ekonomi, undang-undang, pentadbiran dan sebagainya, kalau pendidikannya tak terlalu tinggi? Seorang daripada netizen dalam ruangan komen cuba menjawab soalan ataupun jawapan Sanusi ini apabila dia kata, Sanusi anggap isu latar belakang akademik calon PN sebagai provokasi, dan kata Sanusi, kelayakan akademik semata-mata bukan syarat jadi pemimpin politik. Berapa komen daripada netizen yang kita tertarik dan kita suka untuk kita kongsikan ialah, kata Red Parrot, tugas hakiki adun ialah hadir ke persidangan Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, tahap intelektual sangat penting, kerana dia perlu menyertai perbahasan, membangkitkan permasalahan di kawasan yang diwakili, mengemukakan cadangan, pandangan, idea di Dewan Undangan Negeri. Juga berkemampuan menyelesaikan masalah rakyat yang datang dari pelbagai latar belakang, bangsa, agama, kepercayaan, kemahiran, pendidikan dan sebagainya. Jika setakat ada sijil ISO, di mana tahap intellectual question dia untuk memahami perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi, keuangan, perancangan bandar dan sebagainya di kawasan yang diwakilinya, yang sudah tentu bergantung kepadanya. Kata Red Parrot, ada kebenaran apa yang beliau kata ini. Jadi, apa pula jawapan Sanusi? Wan Khalid pula mengatakan, patutlah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni banyak yang tak boleh pakai, katanya. Susah memahami perkara-perkara seperti yang dikatakan tadi. Ada ahli parlimen, ada adun daripada Perikatan Nasional ini yang dah pencen, yang hampir pencen dan sebagainya, sampai rakyat tak boleh harap, kata beliau. Dan ada calon yang tak tahu apa-apa, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, menurut daripada laporan ini, diasak bertubi-tubi dengan soalan berkait kelulusan akademik calon pembangkang. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Maknor beranggapan ia adalah pertanyaan bersifat provokasi. Bagaimanapun, dia yang juga Menteri Besar Kedah itu menjelaskan bahawa calon Perikatan Nasional Abidin Ismail merupakan calon rakyat yang bersesuaian dengan kawasan di Sungai Bakap. Katanya, Abidin merupakan bekas pegawai khas wakil rakyat sebelum ini, iaitu Allahyarham Nur Zamri Latif. Ini calon rakyat, dia duduk buat kerja dengan wakil rakyat sebelum ini, katanya lagi. Pegawai khas Abang Zam, dia duduk buat kerja tu, katanya kepada media selepas proses penamaan calon. Terdahulu, SPR mengesahkan pertembungan 1 lawan 1 di kerusi berkenan, iaitu di antara Abidin dan calon PHBN Johari Arifin. Sanusi ketika ditanya bagaimana jika dibandingkan kelulusan pendidikan di antara kedua-dua calon, Sanusi menegaskan, ramai orang yang gagal dalam politik walaupun memiliki latar pendidikan tinggi. Tapi Sanusi mungkin lupa, ramai juga ahli politik gagal dalam politik kerana tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Itu dia lupa juga. Dua-dua pun bagus dan dua-dua pun ada.
Ramai orang yang berpendidikan tinggi, doktor, profesor, tapi dalam politik gagal, kata Sanusi. Politik bukan duduk di pejabat macam kita kerja dalam pejabat. Sebaliknya, kena turun ke bawah untuk mendekati macam-macam isu. Kena faham sosiopolitik, sosioekonomi dan macam-macam, kata Sanusi. Tapi netizen kata, dia faham ke? Calon yang tak berpendidikan tu faham ke? Apa tu sosiopolitik, apa itu sosioekonomi, apa itu keuangan, apa itu perbankan, apa itu perancangan bandar dan sebagainya, kata mereka. Tapi kata Sanusi, soal akademik bahagian lain tak membantu pun, kata Sanusi. Yang ini ramai kecam Sanusi. Kata mereka, siapa kata akademik tak membantu? Akademik sangat membantu. Ramai pemimpin politik tak ada kelulusan apa, tapi intelektual bukan kerana kelulusan akademik, tetapi duduk sini, fikiran jelas beliau lagi. Isu latar pendidikan calon mula menjadi perhatian apabila nama mereka didedahkan oleh parti masing-masing pada minggu lalu. Johari merupakan seorang pemegang ijazah Doktor Falsafah PhD dan pernah menjadi pengarah Institut Amiduddin Baki, Cawangan Utara sebelum meletak jawatan tahun lalu. Abidin pula disebutkan sebagai seorang eksekutif logistik dan didakwa memiliki sijil ISO 14001 bagi sistem pengurusan alam sekitar. Hal itu diumumkan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada 15 Jun lalu. Sanusi kemudian menjelaskan untuk menjadi seorang pemimpin politik yang baik, individu terbabit tidak semestinya perlukan pendidikan tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu amaran keras, peringatan keras kepada Khairi Jamaluddin. Kata laporan ini, biadab gelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel. Menggelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel dalam jenayah genosid adalah melampau dan biadab. Tegas setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munin. Menurutnya, kerajaan perpaduan tidak pernah mempertahan mana-mana pihak yang bersekongkol dengan rejim yang sedang melakukan keganasan di Palestin. Pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam isu keganasan Israel terhadap rakyat Palestin adalah jelas dan kita adalah yang paling lantang dalam mempertahan serta membela nasib rakyat di Palestin, katanya lagi. Muhammad Kamil berkata demikian bagi menjawab kenyataan bekas Menteri Kabinet Khairi Jamaluddin yang mendakwa penglibatan BlackRock, sebuah firma yang dikatakan mempunyai kaitan dengan Israel, memiliki pegangan dalam Malaysia Airports Holding Berhad. Menurutnya, Khairi boleh mengkritik tetapi pada masa sama beliau harus lebih bertanggungjawab. Tidak hipokrit dan tidak terbawa-bawa dengan emosi dalam mengeluarkan kenyataan. Jelasnya, MAHB melalui Khazanah sudah memberi penjelasan, iaitu rundingan telah diadakan dengan pihak GIP, iaitu sebuah konsortium yang mengumumkan tawaran bagi mengambil alih MAHB pada 15 Mei lepas. BlackRock hanya muncul pada tahun ini apabila berhasrat mengambil alih pegangan saham GIP. Dalam hal ini, Khazanah maupun KWSP tidak pernah berunding dengan mana-mana wakil daripada BlackRock. Khazanah dan KWSP tidak menjual MAHB kepada entiti asing. Sebaliknya terus meningkatkan pegangan sahamnya sehingga 70%. Malah, aset strategik ini juga akan terus dimiliki negara melalui golden share oleh kerajaan Malaysia, jelasnya. JP adalah pelabur infrastruktur terkemuka yang menguruskan aset bernilai 112 bilion US dollar bagi pihak pelaburnya yang merangkumi kira-kira 500 institusi pelaburan di seluruh dunia. Ia juga memiliki kepakaran dalam pelaburan, pengurusan dan pengoperasian antara perniagaan infrastruktur terbesar serta paling rumit di dunia termasuk beberapa lapangan terbang. Saudara-saudara sekalian, tindakan menggelar Perdana Menteri sebagai rakan Subahat Zionis Israel itu memang biadab. Kita sudah menyaksikan bahawa betapa
keras dan lantangnya Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan isu Palestin. Kalau Anda masih ingat, betapa beraninya Anwar Ibrahim bercakap tentang isu Palestin di semua mesyuarat-mesyuarat dan persidangan-persidangan yang telah dihadirinya. Yang paling mengejutkan kita keberanian Anwar Ibrahim bercakap dan membahas tentang isu Palestin di hadapan kuasa-kuasa besar dunia, antaranya seperti Rusia, Jerman, Turki, dan banyak lagi. Bahkan Anwar Ibrahim sendiri telah pun berjumpa dengan beberapa pemimpin besar dalam Hamas. Ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim berjuang habis-habisan untuk Palestin. Tapi tak tahulah kenapa masih ada walaun yang menganggap begitu. Dan ada pula yang cuba mengatakan Perdana Menteri sebagai rakan Subhat Zionis Israel. Terpulanglah pada Anda menilainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Khairi Jamaluddin yang sudah tidak ada kerusi parlimen, tidak ada kerusi Dewan Undangan Negeri, cuma ada kerusi podcast saja bersama Sahrir Hamdan, kini bising pula mengecam Anwar Ibrahim. Apabila beliau bercakap tentang BlackRock, rupa-rupanya ini perkara yang kita semua tidak tahu. Didedahkan oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri. Dengar betul-betul penerangan ini kerana ia mengandungi maklumat yang tak pernah Anda tahu, mengejutkan Anda semua berkaitan Khairi Jamaluddin sewaktu beliau pernah menjadi menteri. Kata Setiausaha Politik Perdana Menteri, ikut Formula KJ, Malaysia perlu putus hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Kalau Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat, sebagai seorang ahli ekonomi, itu satu perkara yang paling bodoh sekali. Kenapa? Kerana kepentingan ekonomi pelbagai negara besar di dunia ini tidak dapat dinafikan banyak dipengaruhi oleh ekonomi Amerika Syarikat, bahkan perdagangan sama dengan Amerika Syarikat. Saya tak dapat bayangkan bagaimana Malaysia kalau tidak ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Sangat sukar, sangat sukar. Itu sebabnya kalau menurut laporan media ini, Setiausaha Politik Anwar Ibrahim kata, kalau ikut formula KJ, Malaysia perlu putus hubungan diplomatik dengan AS. Ini satu perkara yang amat mendukacitakan. Setiausaha Politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munin menyindir bekas Menteri Kabinet Khairi Jamaluddin sebagai dangkal susulan kenyataan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh disifatkan menyokong genosid Israel di Palestin. Sekiranya membenarkan syarikat pelaburan berpengkalan Amerika Syarikat BlackRock mengambil atau membeli saham Malaysia Airlines Holding Berhad. Sebagai mantan Menteri Kabinet, Khairi seharusnya lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam mengeluarkan kenyataan dan tidak terbawa-bawa dengan emosi. Kalau ikut formula atau sifir mudah Khairi, lebih baik kita putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Apakah beliau lupa bahawa Amerika adalah pihak paling lantang mendukung Zionis Israel sehingga menafikan Palestin daripada menjadi anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB? Tidakkah mengekalkan hubungan dagang dengan Amerika Syarikat dianggap sebagai bersekongkol dengan pembantaian rakyat di Palestin? Sebab itu logik beliau itu sangat dangkal katanya kepada Malaysia kini. Terdahulu KJ menekankan bahawa kerajaan tidak boleh membenarkan BlackRock yang dimiliki Larry Fink, seorang penyokong Zionis, membeli saham MAHB. Katanya, keputusan sedemikian akan dilihat bahawa kerajaan bersubahat dengan genosid Israel terhadap warga Palestin. Namun Kamil yang juga timbalan Ketua Pemuda PKR mendakwa bahawa Khairi menyembunyikan fakta bahawa BlackRock sudah bertapak di Malaysia sejak tahun 1990-an.
Dia turut bertanya, Kyrie apakah masih terperangkap dalam naratif 7 Oktober 2023 yang dimainkan negara-negara barat dengan merujuk sentimen dan emosi semata-mata tanpa melihat fakta keseluruhannya. Apakah Kyrie juga pura-pura tidak tahu bahawa BlackRock telah berada dalam pasaran bursa negara sejak tahun 1990 dan kini merupakan pemegang saham kedua terbesar di bursa Malaysia? Dan adakah pengasas BlackRock, Larry, hanya menjadi Zionis pasca 7 Oktober dan sebelumnya beliau adalah seorang Wahabi? Soal beliau. Dia turut mendakwa Kyrie pernah dilantik sebagai pengarah dalam CGS Security yang menurutnya sebahagian saham syarikat induknya juga dimiliki oleh BlackRock. Hipokrasi jenis apakah yang cuba ditonjolkan oleh Kyrie? Soalnya. Mengulas lanjut, Kamil mempertahankan bahawa kerajaan tidak pernah mempertahankan mana-mana pihak yang bersekongkol dengan rejim Zionis Israel. Pendirian Perdana Menteri dan kerajaan dalam isu keganasan Israel terhadap rakyat Palestin adalah jelas dan kita adalah yang paling lantang dalam mempertahankan dan membela nasib rakyat di Palestin. Justru menggelar Perdana Menteri sebagai rakan subhat Zionis Israel dalam jenayah genosid adalah melampau dan biadab, katanya. Sebelum ini, sebuah konsortium yang terdiri daripada anak syarikat Khazanah Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, pihak berkuasa pelaburan Abu Dhabi dan Global Infrastructure Partners GIP telah mengumumkan tawaran untuk membeli saham MHB dan menjadikannya sebagai syarikat swasta. Khazanah dan KWSP mempertahankan pengambil alihan tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing lapangan terbang Malaysia. Pengarah urusan Khazanah, Amirul Faisal Wan Zahir bagaimanapun menegaskan bahawa BlackRock masih belum memperoleh GIP. Ini walaupun BlackRock mengumumkan pada Januari bahawa ia memperoleh sepenuhnya GIP dan dijangka memuktamadkan perjanjian itu menjelang suku ketiga tahun ini, iaitu antara Julai dan September. Pihak yang dirunding oleh Khazanah ialah GIP. BlackRock hanya muncul pada tahun ini apabila berhasrat mengambil alih pegangan saham GIP. Dalam hal ini, Khazanah maupun KWSP tidak pernah berunding dengan mana-mana wakil daripada BlackRock, katanya. Katanya lagi, Khazanah dan KWSP tidak menjual MHB kepada entiti asing. Sebaliknya terus meningkatkan pegangan sahamnya sehingga 70%. Malah, aset strategik ini juga akan terus dimiliki negara melalui Golden Share oleh kerajaan Malaysia. Apa pendapat anda tentang isu ini? Bagaimana KJ? Ada beberapa komen daripada ruangan komen. Kata KJ, apalah yang dia tahu, no longer relevant to Malaysia politik, kata Ping Merlin. Griket pula kata, jikalau macam tu terus boikot Amerika lagi senang. Potong semua internet yang disambung ke Amerika. Biar Malaysia bangunkan jaluran internet sendiri. Kapal terbang ciptaan Amerika pun tak boleh naik pi haji dah, kata beliau. Cuba minta Rusia ke, China ke, cepat-cepat cipta kapal terbang mereka dan jual kepada Malaysia. Satu kaki kata boikot, tapi satu kaki lagi dok guna semua kemudahan ciptaan. Kafir Amerika, malu tak? Kata Greycat. Red Parrot kata, KJ jangan lupa boikot Boeing, Google, Waze, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Microsoft. Mr. Sakau kata, di dalam kerajaan dulu apa dia buat? Apa KJ buat? Tiba-tiba ada jadi walaun pula, sebab itu aku memang tak minat Kyrie Jamaluddin, kata beliau. Purple Mouse kata, KJ ni dah sama taraf dengan Isham Jalil, Cikgu Badi, Cikgu Badrul, Papa Gomo dan macam-macam lagi lah yang dia tulis ni. Kaki kelentong, kata Purple Mouse. Blake Hawk kata, orang ada ijazah dari Oxford pun bila dah tak pegang kuasa terus jadi tak pintar.
Berdekad-dekad Malaysia berdagang dengan Amerika Syarikat dan isu Palestin memang sudah berakar umbi. Dan telah diketahui Amerika dan Britain adalah pelindung negara haram Yahudi. Tetapi kenapa baru sekarang tiba-tiba yang bijak pandai kurang pandai setelah Malaysia membina hubungan dagang dengan Amerika begitu lama? Mereka yang tujuk pandai tak pernah fikir risiko atau ekonomi Malaysia jika pemimpin negara mengambil tindakan drastik membatasi perdagangan dengan syarikat-syarikat yang ada hubungan dengan Amerika. Mereka tidak memikirkan kesan tindak balas negara Amerika Syarikat ke atas syarikat Malaysia di Amerika, termasuk ekspor Malaysia ke negara berkenaan. Tak ada faedah dengar ulasan KJ. Sembang kosong saja, bukan dia pakar dalam semua hal, kata Kawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.